Salam bahagia. Jangan terkejut. Anda sebenarnya masih lagi bersama kami di ruang bicara. Kalau sebelum ini kita bersiaran terus dari studio kami di Wisma Bernama, tetapi disebabkan oleh peningkatan kes harian COVID-19, mungkin untuk beberapa hari ini kami mengambil keputusan untuk membawa ruang bicara ini melalui kemudahan StreamYard. Jadi kita akan bertemu di alam maya sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya memilih satu topik yang kena pada masanya berkaitan dengan peningkatan kes COVID-19 ini. Dan sebelum itu, mungkin hari ini juga ramai yang mengetahui bahawa kes harian COVID-19 untuk hari ini telah pun berada di 22,133 kes. Jadi ini merupakan satu situasi yang mungkin membimbangkan rakyat Malaysia sebenarnya. Baiklah. Topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah dos penggalak elak kesan teruk COVID-19. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita yang juga sudah pun bersiap sedia di alam maya sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Dr. Masita Arif, yang merupakan pakar perubatan patologi, iaitu untuk makrobiologi dan juga imunologi dari Institut Penyelidikan Perubatan ataupun IMR Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan harus diingat bahawa Institut Penyelidikan Perubatan ataupun IMR ini berada di bawah Institut Kesihatan Negara. Jadi apa khabar Dr. Masita? Khabar baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ini satu topik yang sebenarnya menjadi perhatian dan juga perbincangan rakyat Malaysia ketika inilah. Bila kita bercakap tentang dos penggalak, ramai ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju, ada yang membuat pelbagai persepsi, ada juga yang membangkitkan isu ini dengan sedemikian rupa, terutamanya di media-media sosial. Jadi inilah antara perkara-perkara yang akan kita bincangkan nanti. Tetapi mungkin buat permulaan inilah sesuai jugalah kalau kita lihat kepada situasi dan juga maklumat terkini berkaitan dengan kadar jangkitan COVID-19 dan juga ini pun menarik juga tentang satu lagi varian yang disebut-sebut. Kalau sebelum ini Delta, sekarang ini dah ada varian Omicron pula. Jadi bagaimana kedudukan isu ini di Malaysia ketika ini, Doktor? Terima kasih Cik Syakawi untuk soalan yang pertama tu. Sebelum saya mula tu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua yang menonton rancangan ruang bicara pada malam inilah. Jadi bagaimanakah situasi terkini kadar jangkitan COVID-19 varian Omicron di Malaysia ya? Saya ingin memetiklah laporan terkini berdasarkan kenyataan akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia pada 11 Februari 2022 terdapat sebanyak 188 kes baharu variant of concern ataupun dalam ringkasannya VOC telah dilaporkan daripada 9 Februari 2022 sehingga 11 Februari 2022 yang terdiri daripada 69 kes varian Delta dan 119 kes varian Omicron. Dan kesemua 188 kes baru ini telah dikenal pasti oleh Institut Penyelidikan Perubatan tempat saya bertugas sekarang lah, iaitu IMR. Jadi ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan VOI adalah sebanyak 7,586 kes. Dan daripada jumlah yang tersebut, sebanyak 7,566 kes adalah VOC, manakala 20 kes adalah VOI. Jadi secara keseluruhannya Cik Syakawi sehingga kini bagi VOC ni terdapat sebanyak 6,504 kes varian Delta, 815 kes varian Omicron, 233 kes varian Beta dan 14 kes varian Alpha. Mungkin saya ingin orang recap baliklah, ulang balik apa maksud varian concern ni adalah varian yang membimbangkan lah. Kerana itu boleh menyebabkan penularan jangkitan dengan pantas. Yang kedua, boleh berlaku jangkitan dengan gejala dan komplikasi yang teruk. Boleh juga menyebabkan kurangnya keberketanan perlindungan vaksin dan akhir sekali kesukaran mengesan jangkitan lah, sebab itu yang kita risau dengan VOC yang ada di Malaysia lah.
Ramai juga sebenarnya doktor, bila doktor menyebut tentang varian-varian yang sudah pun mula menyerang negara kita ini, ada yang bertanya bila mereka mendengar tentang varian Omicron itu sendiri, mereka sebelum ini kita dihebohkan dengan varian Delta, itu memang sesuatu yang mungkin menakutkan kita, tetapi bila datangnya pula apa yang dengan varian Omicron ini, ianya menambahkan lagi kebimbangan kita sebenarnya. Jadi mungkin jugalah secara khususnya perbezaan sebenarnya doktor di antara varian Omicron ini dengan varian Delta sendiri. Ya, betul tu, memang ada perbezaan lah di antara varian Omicron dengan varian Delta ni ya. Untuk permulaan ni saya ingin cerita sikit lah apa itu varian Omicron lah ya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO dengan rasminya mengumumkan ya varian B.1.1.529 dari Afrika Selatan sebagai varian Omicron yang juga adalah salah satu VOC. Omicron ini mempunyai lebih banyak mutasi kod genetik berbanding Delta, iaitu lebih 50 mutasi, di mana 30 daripada mutasi ini adalah kod genetik protein spike yang boleh melekat ke atas reseptor sel manusia lah, iaitu F2 reseptor ni, dan boleh menyebabkan COVID-19 infection lah ya. Dan protein spike juga adalah penting untuk tindak balas vaksin kita juga ya. Manakala Delta variant ni, nama saintifiknya tu dia mutasi dia adalah B.1.617.2 ni, adalah varian SARS-CoV-2 yang mula ditemui pada akhir tahun 2020 dan dinamakan Delta variant secara rasmi pada 31 Mei 2021 oleh WHO. Dan bermula Jun 2021 itulah hampir semua negara lah ada varian Delta, termasuklah Malaysia. Kita pun kadar kita tadi varian Delta masih tinggi lagi lah di Malaysia. Dan mutasi kod genetik utama untuk protein spike di Delta ni adalah nama-nama kod genetik itu ada 3 kod genetik yang boleh menyebabkan ianya mudah merebak. Jadi apakah perbezaan Omicron dengan varian Delta ni ya? Okey, yang pertama sekali dari segi gejala tu sendiri. Gejala Delta ni biasanya dia berpanjangan sikit lah. Dia agak lama, boleh sampai 10 hari gejala dia tu. Manakala Omicron, gejalanya amat singkat. Dalam separuh hari lah, separuh minggu lah. Maksudnya 4 hingga 5 hari macam tu. Ya? Maksudnya Omicron lebih singkat gejalanya. Sebab itu itu lagi susah lah kita nak detect nanti kan. Sebab dia singkat sangat. Yang keduanya adalah varian Delta ni dia selalunya high grade fever. Demam yang tinggi suhunya, lebih 39 darjah. Manakala Omicron demamnya antara low to moderate, maksudnya demam yang suhunya tidaklah tinggi sangat, mungkin 37.5, mungkin 38, macam tu. Itu bezanya Omicron lah, dia low grade fever lah, low to moderate grade fever. Yang seterusnya adalah gejala seperti hilang deria bau. Dulu kalau orang kata Delta ni memang selalunya hilang deria bau kan. Tetapi untuk Omicron ni tak ada gejala tu. Jarang dia orang komplain pasal gejala bau. So dulu-dulu kan Cik Syakawi saya selalu cakap kita pakai perfume pagi-pagi lah supaya nak tahu kita ni ada tak kan. Tapi sekarang ni untuk Omicron tak boleh guna lah. Tak boleh guna. Tak ada bau dah. Hilang kan deria bau tu. Sebab Omicron dia tak ada tanda-tanda macam Delta. Delta ada hilang bau kan. Omicron bau macam biasa je, tak ada beza pun. Dia cuma apa tahu Omicron ni banyak yang komplain adalah sakit kepala, pening, dizziness, pening, sakit kepala. Lepas tu rasa loya. Sebab dia dah sakit kepala, dia loya lah kan. Itu gejala utama Omicron, bukannya hilang bau lah. Itu yang kita nak pesankan sini lah pada orang awam. Sekiranya ada gejala-gejala, apa-apa gejala lah sekarang ni elok segera buat pemeriksaan lah. Dan seterusnya perbezaan yang lain adalah Omicron ni, dia memang berbeza dengan Delta ni. Macam Delta, virus tu terus pergi ke paru-paru tau. Dalam masa beberapa hari saja. Dia agak cepat ke paru-paru. Tetapi untuk Omicron ni setakat ni lah belum ada lagi kata orang yang serius lah, kecuali memang dia memang ada masalah kesihatan lain ke kan. Tapi biasanya jarang pergi ke paru-paru lah. Dia taklah secepat Delta. Lepas tu dari segi itulah disebabkan dia tak pergi terus ke paru-paru, dia tak adalah gejala yang macam sesak nafas sangat lah Omicron ni. Dia tak macam gejala yang serius macam Delta. Delta bila dah pergi paru-paru, sesak nafas lah oksigen pun kurang. Bila oksigen kurang automatik organ-organ pun rosak. Itu semua adalah kesan-kesan Delta lah yang memang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan seterusnya oksigen pun kurang dan banyaklah masalah-masalah organ-organ ni berbanding dengan Omicron ni. Basically lagi satu kan, sebab kita pun ramai juga yang ada vaksin kan, jadi dia tak adalah serius sangat lah dia punya gejala tu.
Okey, saya juga nak dapat pandangan saya jujur daripada Dr. Masita sendirilah. Setakat ini doktor sejauh mana seriusnya ancaman Omicron dan juga Delta ini di negara kita ini, yang perlu diberi perhatian yang serius oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sejauh mana seriusnya tu kalau kita lihat adalah sekarang lah Encik Syakawi. Kita nampak dulu-dulu kita jarang dengar kes-kes kat Malaysia ni berapa. Ada ke selalu kita dengar 20,000 kan, 22,000 kan. Ini yang kita risau ni sebab kita bukan ada satu mutasi saja di Malaysia sekarang ni. Dulu kita risau Delta lah kan. Sekarang ni kita ada Omicron. Kita ada dua jenis virus yang ada mutasi ni, ada dua jenis yang berkeliaran di Malaysia. Jadi sebab itulah dia jadi macam double lah. Sebelum ni kita mungkin 10,000 saja dengan Delta. Jadi untuk Omicron jadi 20 lebih ribu kan. Jadi dari segi nak cepat merebak pun amat cepat lah Cik Syakawi, sebab simptom orang-orang yang membawa Omicron ni pun amat singkat kan. Dia pun tak perasan. Mungkin dia ingat dia sakit kepala je. Rupanya dia bawa Omicron. Dah jumpa ramai orang. So dari segi seriusnya tu saya nampak seriusnya dari segi sebab simptom dia tu tak macam COVID biasa lah. Itu yang menyukarkan lagi kita untuk nak mengawal dia lah. Ya. Ada cabaran. Ya, kita difahamkan bahawa Kementerian Kesihatan juga menggalakkan sebenarnya rakyat Malaysia untuk mengambil dos penggalak setakat ini. Dan ini pun menimbulkan isu dan juga pelbagai pandangan dan juga pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dia kata apa perlu dos penggalak kerana mereka dah ambil the first dose and the second dose, terutama yang dah ambil dua dos tu terpaksa pula mengambil ataupun digalakkan pula mengambil dos penggalak dan sebagainya. Tetapi daripada pemerhatian Kementerian Kesihatan sendiri, bagaimana sambutan orang ramai sendiri terhadap pengambilan dos penggalak setakat ini, Doktor? Okey, dari segi penerimaan orang ramai lah tentang pengambilan dos penggalak setakat ni mungkin kita lihat dari segi data lah, data daripada KKM juga COVID Now berdasarkan statistik ini sehingga pukul 11.59 malam pada 14 Februari 2022 sebanyak 80.5% populasi Malaysia semua kategori umur lah telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin dan 78.8% telah menerima 2 dos dan 41% telah menerima dos penggalak. Ini untuk populasi. Manakala dari segi kategori umur yang terima dos penggalak ni adalah golongan dewasa kan. Seramai 56.8%. Bagi saya lah, kalau kita lihat ni golongan dewasa kita dah hampir separuh lah sebenarnya, dah lebih separuh pun menerima dos penggalak ni. Jadi pada pandangan saya lah penerimaan orang ramai tentang pengambilan dos penggalak ni masih tinggilah, terutama apabila terdapatnya peningkatan kes mendadak disebabkan dua varian VOC iaitu Delta dan Omicron. Dan selain itu saya rasa perkongsian info dari media termasuklah bernama juga memainkan peranan lah memberikan penerangan berkaitan kepentingan dos penggalak ini bagi memastikan lebih ramai lagi golongan dewasa mengambil suntikan dos penggalak. Itulah yang kita boleh katalah dari segi penerimaan orang awam setakat ni lah ya. Okey, sebagai seorang penyelidik perubatan sendiri, daripada kajian yang dibuat, ada juga yang mengatakan bahawa apabila kerajaan memperkenalkan dos penggalak ini, ianya seolah-olah tak tahu sama ada itu anggapan, persepsi, tetapi ramai yang berpandangan dan berpendapat juga yang mengatakan bahawa seolah-olah apabila dos penggalak ini diperkenalkan, ianya tidak dilakukan satu kajian yang lebih komprehensif, satu kajian yang lebih mendalam sebelum dos penggalak ini disuntik kepada rakyat Malaysia. Apakah itu betul ataupun tidak sebenarnya? Tidak sama sekali lah. Kita kan untuk pengetahuan semua lah ya, kita ni KKM lah, sebelum nak menyatakan sesuatu prosedur ataupun apa-apa intervensi tu, kita mestilah berdasarkan kepada data kajian yang saintifik lah ya. Jadi saya mungkin ambil kesempatan ni jugalah mungkin akan berkongsi beberapa kajian lah untuk semua orang awam jelas bahawa sebelum kerajaan menyarankan dos penggalak ni dah ada kajian-kajian, banyak kajian-kajian. Ini akan saya kongsi sedikit lah ya. Okey. Sebelum saya kongsi kajian tersebut, mungkin saya cerita sikit lah risiko jangkitan teruk adalah lebih tinggi dalam kalangan warga emas lah. Bila kita tengok ni 57.2% daripada 32,000 kematian akibat wabak sehingga 6 Februari ni adalah golongan warga emas. Jadi warga emas ni kita pun tahulah ya, paras imuniti vaksin yang kita terima ni dia akan mula menurun selepas 3 bulan. Kita punya imuniti ni lepas vaksin ni bukanlah sepanjang masa tinggi je. Bila kita tak ada terima jangkitan, dia pun makin lama makin kurang lah sebab dia memang
antibody terhadap COVID tu macam tu. Dia takkan sentiasa tinggi macam tu. Jadi kita perlukan dos penggalak ni lah untuk nak memastikan imuniti kita ni meningkat naik dan mencukupi lah untuk mengelakkan komplikasi. Jadi saya ingin kongsilah data daripada CDC ni, daripada Center of Disease Control di Amerika Syarikat, terdapat 3 penyelidikan berdasarkan jutaan kes COVID-19 semasa gelombang Delta dan Omicron. Kita kena ingat dekat Amerika Syarikat mereka bukan macam kita lah, diorang lagi banyak lah kes dia kan. Jadi banyaklah kajian di sana. Yang kajian pertama yang saya ingin kongsi ni, saya ada 3 kajian dekat US yang saya nak kongsi ni. Yang pertama adalah data kajian penyelidikan yang melibatkan pesakit dan di hospital dan jabatan kecemasan di 10 negeri di Amerika Syarikat. Yang kajian ini dijalankan pada penghujung Ogos 2021 sehingga awal Januari 2022. Dan keberkesanan vaksin di kalangan penerima 2 dos vaksin selepas 6 bulan adalah menurun sebanyak 57% di varian Omicron. Dia menurunlah lepas 6 bulan, 57%. Dan hasil kajian tersebut juga mendapati suntikan dos penggalak berjaya mengekalkan imuniti kepada 90%. Bayangkan bila kita bagi je, automatik dia terus meningkat balik jadi 90%. Itu kajian yang pertama. Kajian yang kedua pula adalah analisa terhadap hampir 10 juta kes COVID-19 dan lebih 117,000 kematian di 25 negeri di USA antara April hingga Disember 2021 mendapati kes COVID-19 dan kematian adalah rendah di kalangan penerima dos penggalak berbanding yang lengkap 2 dos vaksin tetapi tidak menerima dos penggalak. Itu kajian yang kedua lah. Dan kajian yang ketiga yang diterbitkan di Journal of American Medical Association ataupun JAMA melibatkan lebih 70,000 orang menjalani ujian COVID-19. Dan hasil kajian mendapati penerima dos penggalak dapat menghindari dari jangkitan COVID-19 bergejala berbanding penerima 2 dos atau tidak menerima vaksin. Itu kajian di Amerika Syarikat ni berkaitan dengan vaksin-vaksin mRNA lah, iaitu Pfizer dan Moderna. Bagaimana pula dengan Sinovac? So ada juga kajian yang dijalankan di negara China lah berkenaan keberkesanan booster dose untuk Sinovac. Sebab actually ramai yang terima Sinovac. Jadi mereka pun lihatlah keberkesanan vaksin selepas menerima booster. Contohnya penerima vaksin yang menerima booster Pfizer, asal-asal keberkesanan vaksinnya 54% je naik kepada 95%. Begitu juga penerima vaksin Sinovac ni selepas mereka menerima vaksin AstraZeneca sebagai booster, daripada 54% naik kepada 94%. Begitu juga dengan vaksin yang seterusnya adalah vaksin apa ni? Saya pun tak pernah. Yang ini pun naik jugalah AstraZeneca. Okey. Naik kepada ni apa, Sinovac. Okey, Sinovac dos ketiga pun naik daripada 54% kepada 74%. Dalam kata lain, semua dos penggalak ni dah terbukti dah boleh meningkatkan imuniti kepada tahap yang optimum lah, yang kita nak lah, yang mencukupi. Jadi nak kata kita ada data ke nak buat decision dos penggalak adalah tidak tepat lah. Sebab kita memang berdasarkan data ni bukan sahaja 1 negara, 2 negara, sebenarnya banyak negara lah. Tapi ni saya share ni yang ada kaitan dengan negara kita lah yang menggunakan Pfizer dan juga Sinovac kan. Itulah dia kita ketahui dari segi penerangan tentang kita memang bukan terus decide bagi dos penggalak ni, tidak. Ia berdasarkan pada kajian inilah Dan di Malaysia pun jalankan kajian Encik Syakawi, cuma kita kajian tu ongoing, masih berjalan. Dari masa ke masa akan update lah jika ada laporan awal analisa akan dimaklumkan oleh pihak TTM lah. Okey, saya suka bila Dr. Masita sebut tentang memberi tahap immunity dan jelas daripada apa yang Dr. sebut, ianya berbeza di antara mereka yang mengambil Sinovac, mereka yang mengambil Pfizer dan juga AstraZeneca, dan dikatakan bahawa di kalangan 3 vaksin ini dikatakan Sinovac mempunyai sedikit kelemahan jika dibandingkan dengan ketahanan untuk tahap immunity itu. Jadi kalaulah begitu situasinya, kenapa kita masih lagi menggunakan Sinovac? Kenapa tidak kita kekal pada Pfizer ataupun AZ saja? Okey, ini pun berdasarkan kepada kajian jugalah sebab untuk pengetahuan lah syarikat Sinovac ni dia pun ada buat kajian juga lah, mestilah sebab satu dunia komplain dia punya Sinovac kurang berkesan kan, mestilah dia ada buat kajian kan. Jadi antara kajian yang dibuat oleh syarikat Sinovac Biotech ni jugalah
mereka ada paparkan, ada share lah juga dekat media masa, di mana kajian tersebut menunjukkan 7 daripada 20 orang penerima 2 dos vaksin Sinovac mempunyai antibodi neutralisasi terhadap COVID-19, iaitu 7 daripada 20 orang, maksudnya 35% sahaja yang ada antibodi lah. Manakala daripada 45 daripada 48 orang yang menerima dos ketiga ataupun dos penggalak, mereka mempunyai 45 daripada 48 orang ni, iaitu 94% mempunyai antibodi neutralisasi. Maksudnya memang bila kita bagi lebih banyak dos secara prinsipalnya memang akan meningkatkan lagi badan kita menghasilkan sel-sel immunity ni lah, sama ada antibody ataupun sel-sel immunity yang lain supaya lebih tinggi lah. Jadi reason yang kedua kenapa kita masih lagi benarkan untuk ambil Sinovac sebagai dos ketiga adalah ada di antara kita semua ni yang allergic, yang memang betul-betul alahan yang teruk terhadap vaksin-vaksin Pfizer ataupun AstraZeneca. Jadi kita ada alternative vaksin. Maksudnya tak adalah orang yang allergic Pfizer dengan Sinovac ni langsung tak ada vaksin, langsung tak ada protection. Tak adalah. Sebabnya kita ada alternatif, iaitu vaksin Sinovac. Itulah ceritanya. Bila doktor sebut tentang alternatif, apakah sebelum sesuatu vaksin itu diberikan, tak kira lah sama ada Sinovac ke, Pfizer ke, ataupun AstraZeneca ke, apakah sebenarnya yang diperlukan ialah kajian yang dibuat terhadap tahap kesihatan seseorang penerima itu. Apakah mereka sesuai untuk menerima Sinovac, apakah seseorang itu sesuai untuk menerima Pfizer dan juga AstraZeneca itu sendiri. Apakah itu perlu dilakukan sebelum melakukan suntikan vaksin kepada pengguna ataupun kepada mereka? Dia ada beberapa, kata orang, sebelum kita mula program vaksinasi ni sendiri pun dah ada clinical practice guideline ataupun CPG oleh pihak KKM lah, bagaimana kita ingin prosedur-prosedur untuk nak memberi vaksin ni lah. Jadi pertama sekali of course kita kena tahu keadaan individu tersebut. Keadaan individu tersebut, adakah dia seorang yang memang mempunyai sejarah alahan yang serius. Sebab memang ada kategori yang macam tu ya. Memang ada individu yang makan apa pun dia allergic, bagi ubat apa pun dia allergic. Ya. So kalau misalnya kes-kes yang macam ni, biasanya kalau kita nak bagi vaksin, kita akan pastikan ianya dibuat di fasiliti seperti hospital yang ada kecemasan lah. Yang ada ventilator, yang mesti ada rawatan yang betul-betul segera lah sekiranya berlaku reaksi yang allergic yang teruk tu. Manakala sekiranya tak ada pun sejarah tersebut, Cik Syakawi, macam ramai di antara kita juga tak ada selama ni injek influenza pun okey, pergi Mekah pun okey, injection tak ada masalah, lepas tu makan ubat pun tak ada alergi. Yang kes-kes macam ni, bila kita tanya tu, dan sepatutnya mereka boleh diberikanlah apa-apa vaksin lah, tak ada masalah. So dia lebih kepada sejarah seseorang individu tu, kita kena tahu sejarah kesihatan dia, sama ada dia ada masalah alahan yang serius ataupun tidaklah. Itu satu. Yang keduanya adalah ada juga memang kita ingatkan dia okey, lepas tu dah bagi dos pertama dia terus berlaku reaksi. Yang kes-kes macam tu pun kita terus markkan dia lah, terus bagi catatan lah, mengatakan individu ini adalah alahan terhadap vaksin tersebut. Dia kena faham setiap apa yang diberikan kepada tubuh badan kita ni, setiap orang berbeza-beza lah. Ada yang memang okey, tak ada apa-apa. Ada yang memang ada reaksi-reaksi alergik ke yang teruk ke, ataupun gatal ke apa kan, ataupun sesak nafas ke apa. Itu memang kita terus, doktor akan terus catat lah. Itu dipanggil kesan adverse lah. Kesan-kesan yang kita dah jangka boleh berlaku jika orang tu memang memberi reaksi terhadap bahan yang diberikan tu. Bukan saja vaksin COVID-19 kan, Cik Syakawi. Apa-apa ubatan pun memang ada kesan yang memang boleh berlaku reaksi. Sebab itulah bagusnya medical punya ubat ni, sebab kita memang ada kajian. Kajian-kajian itulah yang bagi alert, bagi kata orang pengetahuan kepada doktor-doktor bahawa ini adalah kesan-kesan sampingan ubat-ubat ataupun vaksin dan sebagainya. Supaya kita boleh pantau lah, kita boleh segera buat rawatan lah sekiranya berlaku. Itulah kelebihan ubat-ubatan medical ni. Ya. Secara jujur lah, saya juga dah dapat pandangan Dr. Masita, sikap rakyat kita juga memang dalam kegairahan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, terutamanya ketika kita berada pada situasi yang cukup membimbangkan. Kadang-kadang
apabila sebelum kita menerima suntikan vaksin itu, kita ditanya macam apa doktor sebutlah macam-macam soalan tentang tahap kesihatan kita dan sebagainya. Tetapi ada disebabkan oleh kegairahan untuk mendapatkan suntikan vaksin itu, apa yang ditanya semua kata okey, tak ada masalah. Tetapi mereka menghadapi masalah sebenarnya. Jadi apakah itu juga antara penyebab kepada berlakunya kesan-kesan sampingan setelah menerima suntikan vaksin? Sebenarnya untuk pengetahuan semualah, kita memang akan pantau sebaik saja terima vaksin. Perasan tak, kita lepas terima vaksin dia suruh kita tunggu sekejap 15 minit. Itu amat penting sebenarnya, itu amat kritikal. Kenapa? Kita nak tahu ada tak immediate, ada tak kesan yang memang kalau berlaku dalam masa 15 minit itu maksudnya 100% due to vaksin, Cik Syakawi. Ini nak bagi tahu ni. Itu memang kesan reaksi terhadap vaksin tersebut. Sebab itulah kita pantau. Jadi untuk kes-kes yang mana ada sejarah alahan, lagi lama lah kita pantau. Ada yang sejam, ada yang lebih sejam pun ada kalau ada yang sejarah alahan lah. Tapi untuk orang yang tak ada sejarah alahan ni, yang seperti Cik Syakawi kata, dia kata no tu. Kalau betul dia no, tak apalah. Memang 15 minit dia selamat lah, tak ada apa-apa alahan. Tapi kalau dia menipu lah, Cik Syakawi, dia tak nak pening kepala dia jawab no semua. Dalam masa 15 minit, sure akan ada reaksi. Sebab itulah penting kita pantau 15 minit tu, amat penting. Sebab kita nak tahu kesan immediate daripada vaksin adalah waktu tu lah yang paling kita nak tahu disebabkan oleh vaksin ataupun tidak lah. Ya? Okey, kita pergi kepada isu yang begitu sensitif sebenarnya. Inilah sebenarnya isu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan rakyat Malaysia, iaitu tentang dos penggalak ini. Sebelum kita lebih mendalam lagi, saya nak tanya Dr. Masita sendiri, perbezaan di antara dos penggalak dan dengan vaksin yang kita terima, the first and the second one itu, apa beza sebenarnya dos penggalak ini? Okey. Dari segi kata orang perbezaan ataupun apakah bezanya dos penggalak ni adalah yang seperti saya nyatakan sebentar tadi lah. Sebenarnya kalau kita perasan, dia adalah vaksin je. Kalau macam saya sendiri kan, saya terima 2 dos Pfizer, selepas terima Pfizer, dia adalah vaksin yang sama. Cuma kita kena ingat dos penggalak ni perlu diberi kerana, ingat tak tadi saya kata, selepas 3 bulan antibody kita terhadap COVID yang dihasilkan oleh vaksin yang asal tu akan mula menurun. Mula menurun dan kita akan berpotensi untuk dijangkiti dan kita boleh turun lagi sampai tahap mungkin tak ada imuniti langsung. Itu yang kita risau. Sebab itulah kita perlu ada dos penggalak ini untuk memastikan tahap imuniti kita ni sentiasa mencukupi lah untuk nak menghadapi 2 jenis VOC ni, 2 jenis varian. Kita ada Delta dengan Omicron di Malaysia sekarang ni. So sebab itulah perlunya dos penggalak ini. Dari segi vaksinnya adalah vaksin yang sama juga yang kita pakai selama ni. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac kan. Sama je. Cuma kita pagi ni untuk nak cetutkan lagi. Nak prime dia balik. Nak tingkatkan balik semula yang dia dah mula menurun selepas 3 bulan tu kan. Itulah tujuannya. Ada juga yang merasa was-was, ada juga yang merasa bimbang. Saya ambil contoh macam saya sendirilah. The first and the second dose itu saya terima Sinovac sebenarnya, dan untuk dos penggalak saya diberikan Pfizer. Ramai juga yang beranggapan kenapa kalau dah saya the first and the second dose menerima Sinovac, kenapa tidak menggunakan vaksin yang sama untuk sebagai dos penggalak ni? Apakah itu juga akan memberi impak ataupun kesan kepada kesihatan penerima vaksin ini? Dia lebih kepada kebaikan sebenarnya, Cik Syakawi. Lebih kepada kebaikan. Ingat tak tadi saya cerita pasal studi yang dekat Chile tadi? Negara Chile kan? Berkenaan tentang pemberian vaksin Sinovac. Dia boleh nampak bila Sinovac, terima vaksin Sinovac ni kita bagi Pfizer, automatik dia punya tahap keberkesanan vaksin itu meningkat daripada 54% jadi 94%. Makin bagus, Cik Syakawi. Makin bagus imuniti itu. Bila makin tinggi, jadi dia tak adalah senang nak turun. Kan? Maksudnya kita cukup bersedia untuk menghadapi apa juga varian selepas ni lah untuk tak dapat yang komplikasi yang teruk. Jadi kalau nak juga tetap Sinovac sebab ada juga yang mungkin ada masalah alergik ke kan, ataupun sekarang ni pun YB Menteri Kesihatan ada umumkan sekiranya masih lagi ada yang macam tak nak tukar vaksin lain, nak kekal Sinovac, tak ada masalah. Cuma kalau kita lihat data yang dekat Chile tadi tu, kalau bila kita bagi dos ketiga Sinovac tu, dia tak adalah jadi 90 lebih macam Pfizer lah, dia jadi 74% saja. So 74% lepas 3 bulan dia turun lagi kan. So macam mana kita rasa dari segi tahap
pertahanan kita. Mungkin tak berapa kata orang sekuat vaksin penggalak Pfizer lah. Itu yang kerajaan telah pun menyarankan lah, sebab kita memang dah beli pun Pfizer tu sekarang ni kan. So why not penggalak ni kita bagi yang paling optimum lah, supaya lama sikit lah dia boleh bertahan dalam badan kita. Itu yang saya jelaskan pada Cik Syakawi lah. Dari segi ketahanan imuniti dengan paras imuniti tu sendiri berbeza lah kalau kita nak pakai Pfizer sebagai booster dengan Sinovac sebagai booster. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, Dr. Masita. Banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan doktor. Tapi seperti biasalah, kita juga nak beri ruang dan peluang pada Dr. Masita untuk berehat seketika, meneguk air bagi melegakan sedikit tekak yang kering dan sebagainya. Jadi kepada anda juga, kami juga memberi ruang dan juga peluang untuk anda berehat seketika, tetapi jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara, yang kami bawakan kepada anda melalui kemudahan StreamYard, tetapi masih lagi bersiaran di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang dos penggalak elak kesan teruk COVID-19, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan pakar perubatan patologi, iaitu mikrobiologi dan immunologi, iaitu yang berbahagia Dr. Masita Arif yang ada bersama kita, yang kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Baik, ini isu yang menjadi perbincangan, menjadi sesuatu yang cukup panas sebenarnya, iaitu tentang dos penggalak dan kesan sampingan. Ada yang mengatakan bahawa setelah mengambil dos penggalak ini, badan yang sehat menjadi tidak sehat. Ada yang tiba-tiba merasa dada dia sesak dan sebagainya. Malah ada juga yang mengatakan bahawa dos penggalak inilah yang boleh menyebabkan kematian. Doktor. Apakah doktor dapat mendengar suara saya? Tadi ada terputus sikit. Okey. Tentang kesan sampingan dos penggalak ini, doktor. Okey. Untuk makluman semua, kita ada kata orang pemantauan lah, pemantauan tentang kesan-kesan sampingan yang dialami oleh penerima vaksin, ya. Dan agensi yang bertanggungjawab untuk pemantauan ni adalah bahagian dari Regulatori Farmasi Negara, iaitu NPRA. Sentiasa memantau risiko keselamatan semua vaksin berdaftar yang digunakan di Malaysia, termasuk vaksin COVID-19, melalui pemantauan laporan kesan adverse susulan imunisasi ataupun AEFI. Jadi pemantauan AEFI ini terus dijalankanlah semasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi dos penggalak juga, ya. Dan sejak bermulanya dos penggalak ni, programnya bermula pada hujung bulan Oktober, dan sehingga kini sistem pelaporan AEFI NPRA telah menerima sejumlah 24,411 laporan AEFI, termasuk 984 laporan melibatkan dos penggalak vaksin COVID-19. Maksudnya ada yang dah bagi kata orang report lah, mereka ada kesan hasil daripada dos penggalak ni lah. Dan kadar pelaporan AEFI bagi dos penggalak direkodkan pada 0.1 bagi setiap 1,000 dos. Berbanding kadar pelaporan AEFI keseluruhan iaitu 0.4 per 1,000 dos. Dan antara kesan yang paling kerap lah, ya, demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala dan keletihan merupakan adalah kesan adverse yang paling kerap dilaporkan oleh penerima vaksin. Dan daripada jumlah laporan AEFI yang diterima bagi dos penggalak ini, 51 ataupun 51 kes ataupun 5.2 kes diklasifikasikan sebagai serius, iaitu bersamaan dengan 0.005 laporan bagi 1,000 dos. Dan pemantauan laporan AEFI yang diterima oleh NPRA setakat ini menyimpulkan bahawa trend dan kadar pelaporan AEFI yang melibatkan dos penggalak tidak menunjukkan sebarang peningkatan daripada apa yang dilihat semasa pemberian dos primer. Dan trend pelaporan yang sama juga turut dilaporkan di negara luar yang telah menjalankan program imunisasi bagi dos penggalak vaksin COVID-19.
Jadi itulah ya, kita ni kan kadang-kadang orang awam sekarang mungkin diberikan data-data yang mungkin bukan data seperti yang kita share hari ni lah. Mungkin lebih kepada ada seorang dapat kesan sikit terus dikaitkan itu semua dapat. Sebenarnya tidak Kalau kita lihat di sini daripada berapa banyak kita dah bagi dos penggalak ni, baru 51 saja kes yang diklasifikasikan sebagai serius. Dan selebihnya tu memang kesan-kesan adverse yang biasalah. Bukan saja waktu dos penggalak, kadang-kadang waktu dos yang primer pun boleh berlaku lah, seperti demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala dan keletihan lah. Maksudnya kan kita kena faham, bila kita dapat vaksin ni, badan kita tu dia akan memberikan reaksi untuk nak menghasilkan antibody ataupun sel-sel immunity yang mencukupi lah. Jadi ada kalanya akan berlakulah reaksi-reaksi seperti demam, sakit pada tempat suntikan dan sakit kepala dan keletihan ni. Dan sekiranya ada kesan yang serius, saya mohon sangatlah semua segera ke hospital, jangan lengah-lengah lah. Sebab yelah, tak naklah nanti dah terlewat baru nak pergi hospital, dah terlambat lah untuk dapat rawatan dan sebagainya. Pandangan-pandangan yang dilontarkan terutamanya dalam media sosial, ialah ini kesan sampingan disebabkan oleh dos penggalak ini. Dikatakan memberi impak ataupun kesan juga sebenarnya. Begitu ramai sekarang ini yang telah mula memikirkan secara serius apakah mereka mahu mengambil dos penggalak ataupun tidak. Dan kalau kita lihat daripada report yang dikeluarkan sebentar tadi pun, boleh dikatakan bahawa jumlah mereka yang ingin mendapatkan dos penggalak juga semakin merosot. Apakah itu satu situasi yang perlu juga diberi perhatian yang serius oleh semua pihak rakyat Malaysia secara keseluruhan, termasuklah Kementerian Kesihatan sendiri. Pandangan doktor dalam isu ini. Betul. Itu adalah, sebab itulah kita, kalau kita lihat sampai sekarang ni, kita masih lagi memberikan banyak kemudahan lah kepada orang awam untuk memastikan mereka mengambil dos penggalak ni lah. Sebab kita harap dengan adanya dos penggalak ni, ramai rakyat kita ni bersedia lah untuk menghadapi apa juga cabaran varian-varian Omicron dan Delta ni. Jadi kalau kita lihat di sini program untuk COVID-19 kebangsaan penggalak ni, booster ni bermula 13 Oktober 2021 ni, kita dah mudahkan pun. Orang awam tidak perlu berdaftar untuk dapat dos penggalak, boleh guna aplikasi MySejahtera je untuk nak maklumkan tarikh temu janji. Lepas tu kita mudahkan lagi, orang awam juga boleh menghubungi fasiliti kesihatan untuk mendapatkan tarikh temu janji untuk mendapatkan dos penggalak. Dulu waktu dos primer ramai yang komplain, bila nak dapat appointment ni? Bila nak dapat? Dia ingat lagi. Ramai yang tanya kan, semua dah risau dah tak dapat-dapat kan. Sekarang ni untuk dos penggalak ni kita dah mudahkan dah. Maksudnya kita boleh sendiri yang daftar nak ambil dos penggalak ni. Dan sebenarnya fasiliti kesihatan awam boleh didapatilah di laman sesawang KKM ataupun di covid19mh.gov tu, dan sebenarnya fasiliti kesihatan swasta di laman sesawang Protect Health Corporation lah, Sdn Bhd. Jadi aplikasi tempahan janji temu bagi dos penggalak akan dilancarkan dalam masa untuk lebih mudah lagi lah, tempahan yang lebih efisien, dan boleh lihatlah laman sesawang KKM lah untuk maklumat terkini tentang dos penggalak ni. Dalam kata lain, kita tak biarlah Cik Syakawi, bila kita lihat agak slow tu, kita banyakkan lagi cara untuk nak mudahkan lagi orang awam untuk mengambil dos penggalak. Itulah kita punya aim sekarang ni, supaya kita semua rakyat Malaysia ada immunity yang cukup tinggi nak melawan dua variant of concern sekarang ni. Bukannya satu. Dulu Delta, sekarang kita ada Omicron dan Delta. Ini yang kita perlu ingat sekarang ni, dan sebab itulah kita perlu ada immunity yang cukup tinggi. Dan tak ada cara lain dengan adanya dos penggalak lah untuk nak meningkatkan balik kita punya immunity ni. Tindakan dan juga langkah-langkah yang dan juga solusi lah yang mungkin akan dilaksanakan oleh KKM bagi mengatasi keraguan orang ramai berkaitan dengan pengambilan dos penggalak ini. Apa yang akan dilakukan dan apa yang sedang dilakukan ketika ini, Dok? Itulah seperti yang saya maklumkan tadilah. Kita untuk yang mana yang sebelum ni rasa sukar nak dapat appointment untuk dos penggalak, kita dah mudahkan dah dari segi cara-cara nak ambil dos penggalak tu. Saya rasa sekarang ni kalau kita lihat di kawasan perumahan kita, banyak klinik-klinik swasta dah ada pun kata orang banner boleh ambil dos penggalak di sini. Kita dah mudah dah sekarang ni. Tak adalah sebelum ni kena mungkin ramai beratur dekat pusat-pusat PVV ke, tak ada. Dah mudah. Jadi dari segi pengambilan dos penggalak tu, kita dah mudahkan dari segi orang awam boleh mudah nak pergi. Dan seterusnya adalah mungkin kalau mereka kurang jelas dan sebagainya, mereka boleh sentiasalah berhubung dengan siapa-siapa juga petugas kesihatan yang berdekatan, boleh tanyalah apa juga kemusykilan, apa juga, dan banyak data-data yang saya rasa laman sesawang KKM banyak share lah tentang data-data
bagaimana pentingnya dos penggalak ni. Sebab kita boleh lihatlah, contohnya sekarang ni pun kalau kita lihat disebabkan kita ada vaksin ni, kebanyakan kes walaupun kita ada 22,000 for example, tapi yang masuk hospital kategori 3, 4, 5 tu tak sampai pun 1% kan, 0.4%, 0.5%. Maksudnya ini semua adalah kesan-kesan daripada usaha kita lah, usaha kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia ni sentiasa bersedia dengan apa juga cabaran COVID-19. Kita ni masih belum lagi boleh kata orang relax lah. Kita tak ada cara lain, kita mesti tingkatkan badan kita dulu, immunity kita dulu untuk nak melawan apa juga cabaran selepas ni. Ya. Okey, yang menjadi target, yang menjadi sasaran setiap kali berlakunya insiden-insiden seperti kematian dan sebagainya lah selepas mengambil dos penggalak ialah Menteri Kesihatan sendiri. Dan kita tahu KJ sentiasa tenang menerima serangan-serangan daripada pelbagai pihak. Tetapi bagi KKM sendiri, apakah KKM melakukan kajian daripada kes-kes yang dilaporkan itu yang telah pun berlaku, kematian misalnya, apakah KKM sendiri mengeluarkan kenyataan mengatakan apa yang berlaku ini bukanlah disebabkan oleh dos penggalak? Apakah itu dilakukan oleh Kementerian Kesihatan? Sudah semestinya. Sudah semestinya Encik Syakawi. Ingat tak tadi saya ada maklumkan tentang badan agensi yang memantau apa juga kesan-kesan adverse daripada suntikan vaksin, tak kisahlah dos penggalak ataupun dos primer, adalah MPRA. Ya. Dan semua data-data kesan-kesan adverse ni, pihak MPRA akan dapatkan semua maklumat. Maklumat tu bukan sikit-sikit ni. Bayangkan dia ada perlu kata orang analisa daripada hospital yang terlibat. Lepas tu kita ada jawatankuasa induk pula untuk melihat balik data-data tu bersama-sama dengan beberapa pakar-pakar yang berkenaan. Sebab kita katalah ada masalah yang jantung, kita ada pakar jantung. Ada yang masalah pembekuan salur darah, kita ada pakar hematologi dan pakar penyakit jangkit. Ada ramai pakar-pakar, kita teliti semua data-data yang dikumpul oleh pihak NPRA untuk memastikan benarkah sebaik saja terima vaksin berlaku kematian ataupun setelah beberapa ketika. Dan biasanya kita lebih mudah analisa sekiranya diberlakukan bedah siasat lah. Sebab bedah siasat tu boleh tahu originalnya seseorang tu, individu tu macam mana tahap kesihatan dia. Sebab kita ni kadang-kadang mungkin kita tak tahu pun kita ada masalah-masalah kesihatan sebelum ni. Tapi ditakdirkan lepas ambil vaksin ada berlaku sesuatu. Jadi kita terus salahkan vaksin ya. Tapi sebenarnya kita sendiri pun mungkin tak aware. Dalam badan kita ni ada masalah-masalah kesihatan yang tidak apa kata orang ketara sebelum tak perasan pun kan. So itu yang sekarang untuk pengetahuan semua, KKM tidak pernah membiarkan apa-apa masalah-masalah adverse yang berlaku di selepas dos penggalak tanpa disiasat, tanpa dianalisa, tanpa dibuat mesyuarat. Sebab itulah NPRA sentiasa update dalam laman FB pun ada, dalam laman sesawang KKM pun ada tentang apakah AAFI ni, apakah kesannya dan berapa kesnya, semuanya dimaklumkan di dalam laman sesawang lah. Dan sekiranya adalah berlaku, memang betul sebaik saja injection dalam masa 15 minit for example Cik Syakawi berlaku kematian, sekiranya lah, na'udzubillah lah. Bukan kata kita je, satu syarikat vaksin tu kena hold. Dia tak boleh. Dia tak boleh. So sebab itulah kita kena faham Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memantau dan menganalisa apakah benar disebabkan oleh vaksin ataupun ada masalah kesihatan lain lah. Dan jika ada pun mereka akan maklumkan dalam secara rasmi lah di pihak KKM secara rasmi. Okey, isu dos penggalak ini pun menjadi isu yang cukup panas, isu yang cukup hangat sebenarnya diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Tetapi belum lagi reda tentang kesan-kesan sampingan disebabkan oleh dos penggalak yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Tiba-tiba meletup pula tentang dos keempat pula yang akan dilaksanakan nanti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul ke doktor bahawa dos keempat ini akan diperkenalkan nanti? Okey. Dia macam ni lah. Saya selalu nak bagi perumpamaan ni, kita kena bercerita sikit lah sejarah. Silakan. Sejarah lah. Kita ambil contoh pandemik yang paling famous lah untuk kita belajar lah adalah pandemik influenza lah. Influenza, flu. Kita mungkin tak berapa heran sangat sebab kita tak lahir pun waktu tu, iaitu pada tahun 1918 hingga 1919. Kalau siapa yang lahir tahun tu memang umur dia panjang lah, bagus lah ya. Waktu tu memang bayangkan pandemik tu memang macam kita sekarang lah, memang teruk lah ya. Tetapi perasan tak, hingga kini kita dah tahun berapa ni, 2022.
kita masih lagi perlu ambil vaksin influenza. Terutamanya kalau kita pergi negara-negara musim sejuk. Maksudnya apa? Maksudnya virus-virus yang ada di sekeliling kita ni, dia akan sentiasa ada bersama kita. Jadi tak payahlah nak cakap, bagi saya lah kalau nak kira influenza ni nak kira berapa dos lah kalau tiap-tiap tahun ambil kan. So apa yang saya boleh kata, kemungkinan besar tu kita pun jadi macam pandemik influenza jugalah. Kita akan ada keperluan untuk memastikan supaya tak berlaku teruk masalah-masalah jangkitan COVID-19 ni. Kemungkinan kita perlu mengambil vaksin secara berkala. Tak payahlah nak kira dos ke berapa, dos keempat ke kelima ke apa, tak payah kira tu. Bagi saya sekarang ni kita panggil dos berkala lah. Maksudnya macam influenza lah. Kan influenza kita ambil berkala. Terutamanya kami yang petugas kesihatan, kami memang perlu ambil vaksin influenza secara berkala. Iaitu biasanya setiap tahun lah kita ambil. So sama juga dengan COVID. Saya harap semua orang awam kena faham. Kita belajar daripada pandemik influenza. Jangan fikir sangat dari segi nak kena ambil dos keempat ke kelima ke. Jangan kira yang tu. Kita kira sekarang ni kalau ada isu, kalau ada keperluan, memang kerajaan nampak dah kesan-kesan dia memang makin lama makin ramai yang antibody menurun. Jika ada keperluan dapatkan vaksin seterusnya, kita perlu faham keperluannya adalah untuk memastikan imuniti kita cukup lah. So nak menjawab kata dos keberapa tu, elok kita kata orang belajar daripada pandemik influenza lah, berkala. Berkala tu kemungkinan besar. Berkala tu. Okey, kadang-kadang ialah bukan mudah sebenarnya bagi Kementerian Kesihatan, bukan mudah bagi kerajaan. Kalau kita lihat kepada peningkatan kes-kes harian pandemik COVID-19 ini, hari ini macam saya sebut tadi 22,000 lebih, itu pun membimbangkan kita sebenarnya. Tetapi ramai juga yang beranggapan bahawa ini berlaku disebabkan oleh kita baru saja menyambut tahun baru Cina misalnya, kebebasan diberikan untuk pergerakan rakyat balik kampung dan sebagainya, dan itu memang sangat-sangat diinginkan oleh rakyat sendiri. Jadi dilema yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan, membenarkan membuka semula sektor ekonomi dan sebagainya, pelancongan. Jadi apakah doktor melihat bahawa inilah sebenarnya satu dilema yang cukup berat yang dihadapi oleh kerajaan sekarang ini, dan Kementerian Kesihatan sendiri saya percaya juga sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar sebenarnya. Pandangan Dr. Masita dalam isu ini, Dok? Betul tu. Saya tidak nafikan lah bila kita dah benarkan aktiviti rentas negeri, aktiviti sosial seperti, kata orang kita dah 2 tahun kan asyik disekat, tak dapat berjumpa ahli keluarga. Jadi kita pun benarkan. Kenapa kita benarkan? Sebab kita tahu ramai rakyat kita telah pun menerima vaksin. Telah menerima vaksin. Jadi kita berharap sekiranya dijangkiti, mereka tak jadi serius lah, tak perlu masuk ward. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat, kita masih lagi ada golongan kumpulan dalam rakyat Malaysia ni yang masih lagi belum terima vaksin, iaitu kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Jadi yang golongan kanak-kanak ni lah yang kita risau sekarang ni, Cik Syakawi. Sebab itulah kerajaan sedang cuba memastikan, nak mudahkan lagi supaya kanak-kanak ni dapat diberi vaksin. Saya dimaklumkan ada juga yang kita beri vaksin di sekolah pula sekarang ni, supaya nak mudahkan lagi kanak-kanak tu menerima vaksin. Jadi kenapa pentingnya? Sebab kanak-kanak ni kalau kita tak bagi vaksin, mereka akan dapat komplikasi penyakit yang lebih serius lah, yang menyebabkan gangguan fungsi organ mereka dan sebagainya. Jadi dari segi kata cabaran tu memang cabaran. Sebab itulah kita sentiasa, yang pertama sekali of course vaksin boleh meningkatkan imuniti badan kita, itu satu. Yang kedua adalah cara kita memakai mask, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dan kalau boleh, saya haraplah sekarang ni kita pakai, kata orang, kejujuran lah. Kena pula boleh buat test sendiri kan, Cik Syakawi. Jangan pula kita dah test sendiri tu positif, kita duduk juga jalan keluar. Bagi saya kita kena matang lah. Kita fikir kalau kita buat macam tu, macam mana orang lain kan? Macam mana dengan orang lain yang mungkin dia punya immunity dia dah rendah. Nanti dia pula lagi dapat kesan yang serius, boleh masuk ward dan sebagainya. Itu yang kita harap sangatlah rakyat kita, walaupun diberi kata orang kelonggaran lah untuk bersyuti dan sebagainya, kita masih lagi perlu patuhlah dengan apa juga saranan daripada kerajaan, iaitu dari segi memakai pelitup muka, cuci tangan dengan sanitizer dan sebagainya lah. Dan elakkan daripada, kalau tempat yang crowded tu pun kalau boleh elak lah. Sebab dalam crowded tu mungkin ada yang positif tapi dia asymptomatic, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu, kita dekat-dekat dengan dia, tu yang banyak kes sekarang ni macam tu lah. Itulah cabaran kita. Tapi itulah yang pentingnya, kita kena ada dos penggalak ni supaya immunity seseorang tu mesti biasa optimum, mesti mencukupi lah.
Itu yang kita Kematangan dalam menghadapi situasi ini pun satu perkara yang perlu dilihat secara serius juga. Saya tahu ialah ramai yang telah pun mula mempertikaikan tentang dos penggalak, malah vaksin itu sendiri pun, vaksin COVID-19 yang digunakan untuk ketika berlakunya pandemik COVID-19 juga dipertikaikan, dan kita tahu ada kumpulan-kumpulan NGO dan sebagainya yang mula mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mungkin ialah bagi mereka adalah betul dan sebagainya, dan kita bimbang bahawa mainan dalam media sosial yang begitu meluas sekali daripada pelbagai pihak, terutamanya mereka yang anti vaksin dan sebagainya, apakah itu sebenarnya juga diberi perhatian yang serius oleh Kementerian Kesihatan supaya ianya tidak mempengaruhi rakyat dan mengakibatkan rakyat tidak mahu mengambil vaksin COVID-19 dan juga dos penggalak ini? Itulah kan, kita nak menangani masalah anti vaksin ni, saya rasa satu dunia pun tahu kan, golongan anti vaksin ni memang amat kuat lah. Sebab itulah dia mudah buat video lah, dia buat juga apa kata orang, macam berita-berita yang biasanya ramai rakyat boleh jadi keliru lah, dan mungkin berlaku salah faham tentang niat kita adalah kita nak memastikan semua orang mempunyai imuniti yang mencukupi. Tapi untuk mereka yang mungkin tak jelas lagi ni, yang so called mungkin dia baca tu kan, dia bila baca info ni, dia kena baca dua-dua lah, kena faham dua-dua. Jangan kita baca bab yang kelemahan saja ataupun yang negatif saja, jadi automatik anti vaksin tu akan siasa jadi dalam diri tu. Sedangkan kalau kita lihat sekarang ni, satu dunia sekarang ni nampak kita semua ni nampak stabil. Kalau tidak dulu nampak kesian dekat kecemasan sampai orang pakai oksigen tak cukup oksigen, ada yang duduk kat kursi tak sempat. So kita tak nak jadi macam tu. So itu yang kita harap lah dari segi perkongsian info yang dibuat oleh media massa. Lepas tu apa juga isu-isu yang mana yang kita boleh jelaskan, kita jelaskan supaya kita harap siapa yang saya tak nak panggil anti vaksin dah, mungkin mereka belum lagi boleh faham, mungkin mereka boleh berbincang lah, kita boleh terangkan dan seterusnya memberi semangat lah. Mereka pula mungkin boleh bagi semangat juga pada orang lain lah, daripada kita anti vaksin ni nanti banyak lagi kes lagi banyak kes masuk lagi, ward lagi ramai, so nanti orang-orang yang sepatutnya buat pembedahan dah terpaksa ditangguhkan, kesian lah, sakit kanser dan sebagainya. Itulah. Okey, kita tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa yang ada Dr. Masita. Banyak lagi yang ingin saya kongsikan bersama dengan doktor, tetapi masa mencemburui kita. Di penghujung ini, saya beri ruang dan juga peluang lah kepada doktor untuk memberi nasihat dan juga harapan doktor sendirilah kepada rakyat Malaysia bahawa sesungguhnya lah tugas kita, tanggungjawab kita ialah untuk menentang pandemik COVID-19 ini. Silakan, doktor. Okey, Cik Syakawi. So pada penghujung ni, saya nasihat dan harapan KKM khasnya dan kerajaan amnya adalah, pertama sekali kita mestilah tingkatkan penilaian kendiri dengan TRIS. TRIS kita maksud TRIS ni test, kita uji sendiri uji kita punya guna saliva, guna swab hidung lepas tu bila dah ada positif, kita kena report dah, kena report ujian tersebut dalam MySejahtera. Lepas tu kita kena isolate, kena asingkan diri. Lepas tu kita kena inform sekiranya ada kontak rapat tu, kita kena bagi tahu kontak rapat tu, jangan pula senyap-senyap je kita seseorang positif kan. Dan akhir sekali kalau ada gejala, segeralah berjumpa doktor. Itulah the TRIS yang kita amat tekankan, dan selain daripada kita patuh pada SOP lah Dan seterusnya saya harap semua golongan dewasa segera dapatkan dos penggalak, dan untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, ibu bapa tolong bawa anak-anak mereka dapatkan suntikan vaksin Sama-samalah insya-Allah kita rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, kita berusahalah untuk putuskan rantaian COVID-19 di negara kita yang tercinta ni, insya-Allah InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Masita Arif kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan secara peribadi saya cukup comfortable sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Dr. Masita. Jadi harap-harap ini bukan kali pertama dan terakhir. Di masa-masa yang akan datang kita sembang-sembang lagi, mana tahu bila kerajaan dah bersetuju memperkenalkan dos penggalak yang keempat. Mungkin kita akan panggil Dr. Masita lagi untuk bercakap tentang isu ini. Apapun
banyak penjelasan yang Dr. Masita kongsikan bersama kami penonton-penonton ruang bicara ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Masita, dan tentunya kita juga mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah bersama kami di ruang bicara ini, dan kerana menghormati kes harian COVID-19 yang semakin meningkat, itulah kita mungkin dalam sehari dua ini terpaksa bersiaran melalui kemudahan streaming. Tapi insyaAllah kalau keadaan memerlukan, kita akan bersiaran dari studio kami di Wisma Bernama. InsyaAllah itu bukan mustahil dalam masa yang singkat ini. Terima kasih, dan kita jumpa lagi dalam ruang bicara yang akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Bye.